wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sedang penonton sekalian dan muslimin muslimat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai satu tajuk, yaitu nilai takwa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut kelebihan orang-orang bertakwa ini. Antara ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajar kamu ilmu. Antara lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi keluar dari segala permasalahannya dan akan merezekikan kepadanya dari sumber yang tidak disangka. Antara lain banyak lagi Allah kata orang bertakwa, Allah akan golongkan di kalangan orang-orang bertakwa juga. Banyak lagi ayat-ayat tentang kelebihan orang bertakwa. Rasa-rasanya kita nak jadi orang bertakwa sebab Allah kurniakan banyak kelebihan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Antara lain surah Ali Imran ayat 190, ciri-ciri orang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah setiap semasa mereka berdiri dan dalam keadaan mereka duduk dan juga dalam keadaan mereka berbaring. Dan mereka pula memikirkan akan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami dari azab api neraka. Surah Ali Imran ayat 190. Allah menyebut ini ciri-ciri orang bertakwa. Dan kelebihan orang bertakwa itu banyak Allah cerita dalam Al-Quran, dalam hadis, dan rasanya kita ni nak rasa macam mana jadi orang bertakwa. Daripada ayat surah Ali Imran ayat 190 itu kita simpulkan orang bertakwa dia ada 5 prinsip dan kita bandingkan terus dalam diri kita. Kita bandingkan. Kalau dah ada, alhamdulillah ya Allah, syukur Kau bagi rezeki ke aku ni, dan teruskan, istiqamahkan. Tapi kalau belum ada, kita perbaiki diri kita, perbaiki diri kita agar tiap-tiap hari kita berhijrah ke arah kebaikan. Yang pertama, orang bertakwa ni dia akan merasa dalam hati dia ni, bukan saja di akal semata-mata, tetapi di hati dia akan merasa tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan hati dia Allah pemberi rezeki, Allah lah segala-gala dalam hidup dia. Ini antara ciri orang bertakwa. Dia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar. Dan sesiapa yang bergantungkan diri pada Allah, semakin banyak dia bergantung kepada Allah, semakin Allah turunkan ketenangan di hati dia. Kita boleh ukur, sedang penonton, tuan-tuan sekalian, kalau makin banyak kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, makin banyak Allah turunkan ketenangan di hati kita. Sebab tenang ni milik Allah. Kita tak boleh nak beli tenang dekat kedai pasar raya ke. Kita tanya kat adik kaunter kan, "Dek, makcik ni datang nak beli tenang, ada jual tenang tak sini?" Dengar sini murah-murah, sini ada jual tenang, nak beli sekilo? Tak ada. Allah kata wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah lah saja yang menurunkan ketenangan di dalam hati Rasul dan orang-orang beriman. Allah, ketenangan ini milik Allah. Nak tenang, cari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah kurniakan ketenangan. Dalam hadis Rasulullah menyebut tenang ni jannatul ajilah, syurga yang didahulukan. Kalau kita hari ini dah Allah kurniakan ketenangan, insya-Allah Allah dah kurniakan syurga kat kita. Insya-Allah Allah akan bagi syurga dekat akhirat. Tetapi orang yang Allah nak bagi neraka ke akhirat, Allah akan bagi neraka di dunia lagi. Apakah neraka di dunia? Allah cabut ketenangan hati dia. Rungsing, tak tenang, risau, tak tertuarah. Orang tanya sebab apa? Tak tahulah, tapi rungsing lah.
Ini dia. Sebab apa? Pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak kuat. Manusia ni sedang putus sekalian, dia rungsing pasal rezeki, biasanya rungsing 3 perkara. Takut kalau tak ada rezeki. Takut betul. Yang kedua, takut kalau rezeki tak cukup. Yang ketiga, takut kalau rezeki itu habis. Ini manusia. Saya suka nak mengajak sidang penonton sekalian, tuan-tuan sekalian, melihat cicak-cicak. Cicak ni, makanannya tu kan bersayap. Cicak ni tak bersayap. Ada kita pernah tengok cicak yang rusing, pening, mana makan aku tengah hari ni. Kan? Allah menjamin dalam surah Hud ayat ke-6, Allah kata, dan Allah lah yang menjamin rezeki yang melata. Sampai waktu makan, Allah datangkan nyamuk tu kat depan mata dia, ngap dia makan. Rezeki kita ada terbang. Ada kejap lagi kita nak makan, nak buka tedung salji, jaga. Buka ngor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa nak runsing? Rezeki Allah akan jamin. Itu pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, daripada ayat Ali Imran 190 itu tadi, kita boleh lihat bahawa prinsip orang bertakwa yang kedua, Rasul itu orang yang paling dicintai dan cuba diikut. Rasul itu. Daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku ini Rasulullah kamu jadikan orang yang paling kamu cintai lebih daripada anak kamu, lebih daripada ayah kamu. Sebab kalau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan nak jadi macam mana Rasulullah ajarkan. Dari sudut peribadi kita, dari keluarga kita macam mana, daripada masyarakat macam mana, timbul keluarga yang individu yang baik, gabungan antara individu yang baik mewujudkan sebuah keluarga yang baik, gabungan keluarga-keluarga yang baik mewujudkan sebuah masyarakat yang baik, gabungan masyarakat yang baik mewujudkan sebuah negara yang baik, gabungan negara-negara yang baik mewujudkan sebuah ummah Islamiah yang baik. Ini dia. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan banyak nak ikut macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang ketiga, prinsip orang beriman yang ketiga, iaitu agama Islam ini adalah agama yang tinggi dan mulia dan dia cuba nak mengamalkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Daripada celik mata sampai pejam mata balik, maknanya kita cuba nak mengikut mentaati apa yang Islam ajar kepada kita. Semuanya ada, kita cuba. Dari sudut kita, akhlak kita, kelakuan kita dan keluarga, dalam masyarakat, dalam apa-apa ke bidang kita itu, kita nak ikut. Halal haram kita jaga. Sebab Quran al-Islam ni didasarkan oleh Quran, didasarkan hadis. Kita cuba belajar, kita cuba kaji, kita cuba amalkan. Yang tak mampu tu soal lain. Tak mampu doa, itu hal lain. Tapi kita cuba nak menjadi orang yang baik.